إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم إلى سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن بن علي وسيدنا الشيخ الحسن البصري وسيدنا الشيخ القدر الجيلاني وسيدنا الشيخ الحسن الأشعري وسيدنا الشيخ محمد الهاشمي وسيدنا الشيخ أحمد القدر وسيدنا الشيخ سعد بن مراد وسيدنا الشيخ محمد زكي بن إبراهيم وسيدنا الشيخ صالح فرفو وسيدنا الشيخ بقدر بن أحمد السقاف وسيدنا الشيخ محمد بن علي المالكي وسيدنا الشيخ عثمان سراج النقشبندي وسيدنا الشيخ منع بن جن الأشرفي وسيدنا مولانا ربنا ووالدينا شيخ يوسف رفق بخل الحسن ثم إلى والدينا وأهلنا ومعلمين وشيخنا جميع المسلمين ومسلمين خصوصا الأخوان وأخواتنا في الطريق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأ في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظ علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما وارزقنا فهما حتى نعرف كيف نناجيك يا رحمن يا رب العالمين. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita mengulang kaji hal ehwal berkaitan dengan urusan agama kita dalam menjalani kehidupan harian yang mana dengan mendalami ilmu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu jalan menambah penghayatan kepada amalan yang bakal kita lakukan. Pengalaman daripada para ulama menyebutkan ilmu itu merupakan titik tolak penghayatan bagi diri seseorang dalam melakukan amal ketaatan. Satu-satu amalan itu hanya akan menjadi rutin apabila ilmu yang digunakan untuk beramal itu
statik, tidak bertambah. Amal itu jadi rutin. Apabila amal menjadi rutin, maka ia tidak beri kesan kepada hati. Dan ramai orang mengadu, tak ramailah, tapi biasalah orang mengadu, menyebutkan solat pun tak rasa tenang juga kan. Dah zikir banyak pun masih rasa kosong juga hati tu. Maka apa yang hilang daripada amal yang dilakukan tu? Sepatutnya lagi banyak amal bagi kesan lah kepada hati tu. Tapi masih lagi tak memenuhi kekosongan tu. Walaupun telah banyak melakukan, maka di situ ada kelompangan yang berlaku kepada diri orang yang beramal. Di saat amal yang dilakukan itu bukan atas jiwa seorang hamba, tapi sekadar rutin sahaja. Jadi punca satu amal itu menjadi rutin adalah tidak ada penghayatan. Punca tidak ada penghayatan kerana tidak ada pertambahan ilmu. Maka ilmu penting. Kalaupun tak diguna untuk hari ini, tapi manfaatnya telah diperolehi sejak hari itu. Masya Allah. Itu ilmu. Maka ketika Allah Ta'ala memilih kita untuk meluangkan masa, mendengar bahagian daripada perbahasan ilmu yang memberi manfaat kepada amal, itu satu nikmat yang besar. Bahkan nilai diri kita pun di sisi Allah bergantung kepada apa yang kita luangkan, letakkan diri kita tu. Kalau kita meletakkan diri kita pada sesuatu yang kita suka, maksudnya kita meletakkan diri kita kepada apa yang kita suka. Tapi kalau kita letakkan diri kita kepada apa yang Allah Ta'ala suka, maka kita sedang meletakkan nilai diri kita di sisi Allah. Dan nilai diri kita itu dinilai daripada bahagian-bahagian waktu yang kita luangkan. Kalau kita habiskan masa umur lah kan. Kalau kita habiskan masa atau umur kita itu kepada perkara yang kepada sesuatu perkara, maka itulah nilai diri kita kan. Kita habiskan masa kita masak kan. Jadi nilai kita adalah seorang tukang masak. Kita habiskan masa kita melukis, jadi nilai kita adalah seorang pelukis. Kalau kita habiskan masa kita, jiwa kita untuk Allah, maka nilai kita adalah hamba kepada Allah. Maka besar makna nilai waktu yang kita luangkan untuk diri kita tu, yang kita letak diri kita tu. Maka tak sia-sia pun sesiapa yang meletakkan diri dia di jalan ilmu. Bahkan hakikatnya kehidupan kita semuanya adalah hasil daripada ketentuan Allah. Kalau kita melihat di mana mulanya titik tolak kehidupan kita, kita tahu kita tak pernah memulakan apa-apa pun dalam kehidupan. Kita hanya orang yang meneruskan sahaja hasil daripada ketentuan yang ditentukan oleh Allah di awal. Lahir saja pilihan Allah. Takkan perjalanan kehidupan kita yang susun, kita yang mulakan, mustahil. Jadi di mana Allah Ta'ala letakkan kita, maka di situlah terbaik. Dan itulah nilai kita di sisi dia. Subhanallah. Kalau Allah Ta'ala letakkan kita di tempat yang baik, di waktu yang baik, untuk perkara yang baik, maka ucaplah syukur yang tak henti-henti. Kerana itu jadi tanda baik, kita baik di sisi dia. Tapi kalau dia tidak letakkan kita di tempat yang baik, pada waktu yang baik, bukan pula untuk tujuan yang baik, maka itu kena banyak menginsafi diri.
Kerana hakikatnya bukan kita yang meninggalkan Allah, tapi Allah Ta'ala yang tak mahu kita berada di tempat itu, di waktu yang terbaik itu, atau untuk perkara yang terbaik itu. Wal'ayazubillah. Alhamdulillah, di saat ini, ketika ini, insya-Allah lah, kan, kita ni meluangkan masa kita untuk perkara yang baik, di tempat yang baik, pada waktu yang baik lah. Maka Alhamdulillah, kita nak sambung apa yang telah kita baca semalam. Slow sikit pagi ni. nak cari rentak sekejap. Kan? Saya jawab salam dululah. Kan? Pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan? Di sini ada Puan Hayati, Puan Siti Hajar, Puan Nurizitah, Puan Fatin. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua, insya-Allah, amin. Baik. Jadi kita semalam baca dua perkara lah kan. Kita ulang kaji semalam dua perkara. Pertamanya, di awalnya kita baca sedikit tafsir ringkas berkaitan dengan surah Al-Qadar, dan setelahnya kita baca 40 hadis cinta, menceritakan golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hari ini kita nak sambung dulu surah Al-Qadar. Jadi surah Al-Qadar ni sebagai ulangan ulangan perbahasan semalam. Jadi surah Al-Qadar ni surah yang ke-97. Tu kan, 97. Ni ingatlah tu kan. Surah Al-Qadar surah yang ke-97. Saya lupa juga nak cerita semalam. Surah yang berada pada setelah surah Al-Alaq. Kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah surah itu, maka yang tersusun dalam Quran adalah surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi kalau ikut penurunan, surah Al-Qadar itu turun setelah surah Abasa wa Tawalla tu. Itu nota-nota yang perlu diambil perhatianlah, supaya manfaat akal ni terisi kan. Banyak sangat ingat benda tak elok atau benda tak penting tu tak sempurna lagi, nikmat akal tu untuk dibalas. Nikmat akal ni, tanda kita bersyukur dengan nikmat akal ni adalah kita habiskan setiap memori dalam kepala kita tu untuk ilmu lah, untuk mendekat diri pada Allah. Maka hafallah tu kan. Surah Al-Qadar dalam Quran terletak setelah surah Al-Alaq, namun pada sudut penurunan dia turun setelah surah Abasa kan. Jadi surah Al-Qadar ada 5 ayat, ada 30 kalimah dan ada 112 huruf. Ingat tu, nanti boleh buat soalan. Ada 5 ayat, kemudian ada 30 kalimah dan ada 112 huruf. Ulama ni dia punya teliti tu tentang Al-Quran tu luar biasa. Dia kira tu satu-satu. Ada manfaat, masya-Allah. Bukan tentang lafaz-lafaznya saja, tapi tentang intipati tu. 5 ayat, 30 kalimah, 112 huruf. Sampai setengah orang kata, ni untuk apa ni? Tengok-tengok detail sangat ni, penting ke? Pentinglah. Kita bercinta pun tahu kedudukan tai lalat kita punya partner tu kan, isteri kita, suami kita tu. Ni orang yang cinta dengan Quran, sedetail-detail tentang Quran tu dia tahu. Itu maksud cinta, bukan sekadar baca kan? Bukan sekadar baca. Sebab ada orang baca Quran sebab cinta pada diri sendiri, bukan cinta pada Quran. Suka dengar sedapnya suara dia baca Quran. Itu orang tenggelam dengan cinta dia kepada diri dia. Itu tertipulah kan. Kita nak cinta Quran kerana Allah, kerana Quran tu sendiri. Kita bukan nak cinta Quran semata-mata kerana diri kita kan. Jadi kita nak tahu segala detail tentang Quran, kita habiskan masa lah. Kira benda-benda gitu kan. Ada ulama tu kira ayat Quran tu kan. Ada khilaf lah, ada 623 36 6232, ada 6666. Macam mana ada perbezaan-perbezaan tu? Itu atas usaha. Itu pun untunglah orang kira untuk kita kan. Kita tak kira-kira pun. Masya-Allah. Jadi hafal. Ada 5 ayat,
30 kalimah, 112 huruf. Ni ada manfaatnya ni, angka ni. Kemudian surah Al-Qadar tu kita sebut semalam, ulama khilaf kan antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Makkiyah tu cerita kandungan tentang tauhid, Madaniyah cerita banyak tentang hukum. Jadi ulama sebut Al-Qadar ni dua-dua boleh. Sebahagian ulama kata kuat kata Makkiyah, sebahagian ulama kata kuat kata Madaniyah. Jadi kalau kita belajar Makkiyah ke Madaniyah, itu dalam ilmu tafsir tu tujuannya nak tahu kandungan kan. Oh ni surah Makkiyah ni, kita tahu ni tentang tauhid, tentang akhlak, tentang kehambaan. Kalau sebut Madaniyah, ni tentang hukum. Masya-Allah. Okay. Kemudian apa kesinambungan antara surah Al-Qadar dengan surah Al-Alaq? Sebab surah Al-Alaq ni terletak sebelum Al-Qadar, mesti ada kesinambungan, ada apa relevan ada hubungan dia. Jadi ulama sebut dalam surah Al-Alaq Allah Taala cerita bacalah dengan nama Tuhanmu tu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dalam surah tu Allah Taala kata bacalah. Jadi nak dibaca apa tu, maka kandungan yang nak dibaca tu dijelaskan dalam surah Al-Qadar. Bacalah apa yang telah kami turunkan pada malam Lailatul Qadar tu. Jadi dalam surah Al-Alaq dia tentang surprise yang Allah Ta'ala nak bagi. Aku nak bagi kau sesuatu ni yang kau akan baca daripada dia. Kan? Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad tu, bacalah apa nak dibaca ni kan. Maka dijelaskan dalam surah Al-Qadar, bacalah apa yang telah kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi surah Al-Qadar menjelaskan kandungan dalam surah Al-Alaq. Biasanya macam tu. Kalau kita belajar tafsir, kalau kita nak tahu tentang apa lebih jelas tentang satu-satu surah, kita kena dengar surah setelahnya pula ataupun sebelumnya, sebab ada kaitan, ada kesinambungan. Macam kalau kita belajar tafsir surah Wal Asr kan. Wal Asr tu dia selepas surah At-Takasur. Kan. Jadi At-Takasur tu cerita tentang orang yang gagal. Dalam surah Al-Asr cerita tentang orang yang berjaya. Tu luar biasa Quran tu Allah Ta'ala susun. Nabi ajar kita tu luar biasa. Sebab tu kena mengajilah, tafsir ni kena mengaji. Kemudian ada kelebihan daripada surah Al-Qadar. Lupa nak cerita semalam. Yang diajar, yang ulama amalkan surah ni, lalu bagi kesan yang baik dalam hidup. Jadi bolehlah kalau nak amal ni hasil daripada pengalaman ulama beramal dengan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ni diamalkan setiap waktu oleh ulama dengan tujuan-tujuan tertentu. Antara yang disebutkan kelebihan surah Al-Qadar ni paling mujarab adalah tentang mempermudahkan urusan rezeki. Siapa yang merasa sempit dengan urusan rezeki dia, maka bacalah surah Al-Qadar. Bacalah surah Al-Qadar. Kalau nak dibaca setiap hari, maka dibaca 30 kali setiap hari. Mana datang 30 ni? Bilangan daripada kalimah tadi. 30 kalimah tu dibaca 30 kali setiap hari surah Al-Qadar ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, baca setiap hari 30 kali, pagi, petang, malam. Ulama amal tu dipermudahkan urusan sama ada urusan rezeki rohani atau rezeki fizikal. Dimudahkan urusan. Ini orang berniaga patutlah beramal ni. Orang tak berniaga lagi kena amal kan. Kemudian yang kedua, untuk tujuan hajat. Siapa yang punya hajat, kata ulama, maka amallah surah Al-Qadar 41 kali. Itu sebut mintalah, doalah. Itu ni bukan sekadar surah Al-Qadar, seluruh Al-Quran tu manfaatnya begitu. Untuk hajat, baca ayat sekian kemudian minta pada Allah, insya-Allah dapat. Dan daripada banyak ayat-ayat Quran tu, antara yang mujarab dalam mendapatkan hajat adalah surah Al-Qadar. Jadi surah Al-Qadar ni amalan ulama. Baca 41 kali. Ada orang minta doa anak nakal. Anak dia nakal. Jadi tapi dah dewasa dah besar dah. Kan.
sebelum pergi situ. Manfaat yang ketiga daripada surah Al-Qadar tu. Manfaat yang ketiga surah Al-Qadar adalah untuk tujuan baik akhlak. Kan. Jadi anak kalau lahir, ulama akan suruh parent tu baca 2 surah. Yang pertamanya baca surah Alam Nashrah sambil dipegang dada anak tu, baby tu. Baca Alam Nashrah. Moga-moga besar dalam keadaan terang hati. Yang kedua, baca surah Al-Qadar. Pegang dia punya ubun-ubun. Moga-moga baik akhlak dia. Jadi ulama sebut juga surah Al-Qadar ni manfaat dia dalam memperbaiki akhlak. Itu bukan untuk anak kecil je. Kan? Ada orang mengadu suami dia nakal. Suami dia nakal. Kan? Liar betul suami dia tu kan. Kan? Jadi apa nak buat? Ulama kata pegang kepala suami tu, baca surah Al-Qadar. Ataupun isteri sama juga kan. Dia ni tak nak dengar cakap kan. Asal cakap je bangkang kan. Asal cakap ni. Jadi peganglah kepala dia tu, baca surah Al-Qadar. Baca berapa kali? Sekali ke, 3 kali ke, 7 kali ke. Jadi ada orang tanya, dia nak baca pada anak dia tapi anak dia dah besar, kalau pegang ubun-ubun tu nampak sangat tu. Jadi macam mana nak buat? Maka Syekh tu sarankan dibacalah 41 kali surah ni, kemudian tiup pada air, kemudian bagi anak tu minum. Kan? Jadi air yang telah dibacakan surah Al-Quran. Mujarab lah. Alhamdulillah, macam kita buat surah Yasin lah kan. Dan antara yang terakhir yang diamalkan ulama, baca 1000 kali setiap kali hari Jumaat. Sama ada malam Jumaat ataupun siang Jumaat. 1000 kali. Sebelum datang hari Sabtu. Apa manfaat dia? Jadi ulama dalam beramal dengan surah ni jadi sebab mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat mimpi jumpa Nabi. Subhanallah. Bolehlah cuba buat. Okey, itu kelebihan, lupa cerita semalam. Kemudian cerita tentang Al-Qadar tu, surah Al-Qadar. Kenapa nama Al-Qadar? Jadi apa makna Al-Qadar? Kita dah bagi tahu dah semalam. Al-Qadar dekat situ ada 4 makna. Yang pertamanya makna dia ketetapan. Takdir. Ketetapan takdir. Ketetapan ataupun takdir. Samalah maksud takdir bahasa Arab. Ketetapan tu bahasa Melayu. Tapi dah jadi istilah bahasa Melayu. Takdir. Ketetapan takdir. Jadi takdir tu maksudnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu maksud Al-Qadar. Yang kedua, Al-Qadar maksudnya keagungan dan kemuliaan. Keagungan dan kemuliaan. Yang ketiga, Al-Qadar bermaksud kekuasaan. Al-Qadar bermaksud kekuasaan. Yang keempat maksud Al-Qadar pertemuan. Yang kelima, Al-Qadar maksud sempit. Jadi ada 5 makna. Semalam saya bagi 4 je. Ada 5 makna. Al-Qadar tu yang pertamanya, Qadar maksudnya ketetapan takdir. Yang kedua maksud kemuliaan dan keagungan. Yang ketiga maksud dia kekuasaan. Yang keempat maksud dia pertemuan. Yang kelima maksud dia sempit. Jadi kaitkan dengan Lailatul Qadar tu. Jadi Lailatul Qadar, antara makna dia yang pertama, malam Allah Ta'ala membentangkan takdir-takdir para makhluk kepada hamba, kepada para malaikat. Itu antara yang pertama. Jadi bila malam Lailatul Qadar tu, kata ulama, Allah Ta'ala menzahirkan takdir pada tahun tersebut kepada para malaikat. Apa tujuan tu? Tujuannya adalah untuk menyerahkan tugas-tugas kepada para malaikat untuk menyelia takdir-takdir tersebut. Antara yang saya baca dalam tafsir menyebutkan pada malam tersebut Allah Ta'ala serahkan tugas menguruskan hujan rezeki kepada malaikat Mikail. Kemudian Allah Ta'ala serahkan kepada malaikat Jibril hal ehwal berkaitan dengan pengurusan peperangan, peti, guruh, gerhana kepada malaikat Jibril. Kemudian Allah Ta'ala serahkan kepada malaikat Israfil
catatan amalan para hamba. Kemudian Allah Ta'ala serahkan catatan musibah kepada malaikat maut. Jadi pada malam tersebut Allah Ta'ala bentangkan apa yang bakal berlaku pada tahun itu kepada hamba-hambanya, dan diserahkan tugas itu diselia oleh para malaikat. Jadi ada orang tanya, malam Lailatul Qadar tu malam ditentukan takdir-takdir ke? Jadi ulama menjawab, malam ditentukan takdir itu takdir Allah itu Allah Ta'ala dah tentukan sejak azali, takkan berubahnya. Cuma pada malam tersebut Allah Ta'ala bentangkan. Maksudnya ada perkara yang masih dirahsiakan daripada malaikat. Ada perkara yang dirahsiakan daripada malaikat. Jadi setiap malam Lailatul Qadar tu Allah Ta'ala bentangkan perkara-perkara yang dirahsiakan tu. Kita semalam sebut kan, ada perkara yang Allah Ta'ala telah bagi tahu kepada malaikat di Lauh Mahfuz. Kan? Jadi perkara-perkara itu diketahui oleh malaikat. Tapi ada perkara yang Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada para malaikat. Sebahagiannya diberitahu pada malam Lailatul Qadar. Jadi apa beza dengan malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban kan Allah Ta'ala tulis takdir-takdir baru. Jadi disebut. Apa beza dengan malam Lailatul Qadar? Jadi malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala tulis takdir baru di Lauh Mahfuz. Itu ketentuan yang telah berlaku sejak azali, cuma baru ditulis. Kemudian pada malam Lailatul Qadar itu diserahkan, dibentangkan. Jadi tidaklah berubah apa pun takdir di sisi Allah. Cumanya yang berubah di sisi pengetahuan para malaikat. Sebab tu malam yang malam ketetapan takdir yang bakal berlaku pada tahun tersebut di sisi malaikat. Di sisi Allah tak berubah. Kemudian malam Lailatul Qadar yang kedua, dengan makna kedua adalah malam keagungan dan malam kemuliaan. Kerana pada malam tersebut Allah Ta'ala telah memuliakan hamba-hambanya. Ada sebahagian ulama mensyarahkan, pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar tu, Allah Ta'ala turunkan kitab yang mulia kepada Rasul yang mulia untuk umat yang mulia. Ada 3 kali mulia. 3 perkara yang dimuliakan. Jadi kalau kita baca surah Al-Qadar tu secara seimbas lalu, kita akan tengok Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar tu 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, 2. Lailatul Qadri, 3. Khairum min alfi syahr. Jadi 3 kali Lailatul Qadar. Jadi 3 kali Lailatul Qadar itu merujuk kepada 3 perkara yang telah diagungkan oleh Allah pada malam tersebut. Kitab yang agung iaitu Al-Quran, Rasul yang agung iaitu Nabi Muhammad, dan umat yang agung iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi pada malam itu diagungkan. Apa yang diagungkan? Selain daripada 3 ni, kata ulama, diagungkan juga orang yang beramal kepada Allah. Jadi kedudukannya bertambah, meningkat, menjadi tinggi di sisi Allah. Dan segala amal yang dilakukan pada malam tersebut juga menjadi diangkat di sisi Allah. Jadi pada malam itu segala perkara diangkat di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah, orangnya, amalnya, subhanallah. Jadi nama malam tu malam yang agung, Lailatul Qadar. Kemudian disebutkan malam Lailatul Qadar itu adalah malam Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya. Macam mana Allah Ta'ala zahirkan? Daripada takdir-takdir yang bakal berlaku tadi itulah, dengan malam yang Allah Ta'ala muliakan orang-orang atau hamba-hambanya. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja kan. Allah Ta'ala lepaskan dalam bulan Ramadan tu kan, Allah Ta'ala cerita Allah lepaskan hamba-hambanya yang dijamin masuk neraka tu. Allah Ta'ala lepaskan mereka daripada api neraka. Itu kan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja yang dia nak. Itu antara hikmah orang masuk ke bulan Ramadan. Tak boleh ada dendam dengan orang lain. Sebab Allah Ta'ala sahaja telah mengampunkan hamba-hambanya. Kenapa pula kita berdendam dengan hamba-hamba Allah? Kan? Orang yang masuk ke bulan Ramadan keluar dengan dendam, itu tak belajar daripada sifat kemuliaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala muliakan hamba-hambanya, kenapa pula kita perlu memusuhi hamba-hambanya? Kita sekarang tengok orang menyimpan kenangan kesalahan orang lain dalam kehidupan dia. Ungkit-ungkit kesalahan orang. Allah Ta'ala sahaja masukkan hambanya ke dalam Ramadan, keluarkan orang tu dengan tanpa dosa. Subhanallah. Luar biasa. Belajarlah daripada akhlak Allah. Sebab tu
Ramadan juga tarbiyah. Punca orang banyak sangat ingat kesalahan orang lain sebab dia banyak sangat mencari kesalahan orang lain. Itu punca dia. Banyak sangat cari salah orang, maka yang melekat dalam hati adalah kesalahan tersebut. Jadi jangan dicari kesalahan orang lain sebagaimana kita tak nak orang cari kesalahan kita. Maka lepaskan saja kesalahan dia kepada Allah. Adapun di sisi kita, kita tidak mahu ada kesalahan tersebut kerana nanti bermasalah kita dengan Allah. Sebab orang yang memusuhi hamba Allah, secara tak langsung dia sedang memusuhi takdir Allah ke atas orang itu. Sebab tu ulama selalu nasihat ke kita, jangan dibenci orangnya. Kalau nak dibenci, hanya pada maksiat yang dilakukan. Jangan dibenci pada orangnya. Apa tanda kita membenci orang itu? Kalau kita dah mula mengumpat ataupun mengata atau mencaci jasad orang itu, maka di situlah tanda kita bermasalah dengan orangnya, bukan dengan maksiatnya. Kan? Wal'ayazubillah. Jadi pada malam itu Allah Ta'ala menzahirkan keagungan. Dan pada malam Lailatul Qadar itu juga Allah Ta'ala menzahirkan pertemuan. Allah Ta'ala membuka pintu seluas-luasnya pada malam Lailatul Qadar untuk siapa saja bermuamalah ataupun berinteraksi dengan dia. Dan pada malam tersebut bukan semua orang diberi peluang itu. Ada orang yang tak berpeluang mendapatkan malam tersebut. Jadi malam tu sangat istimewa. Hanya orang-orang yang Allah Ta'ala pilih saja untuk mendapat bangunlah pada malam tersebut, tak tidur pada malam tersebut untuk munajat kepada Allah, berbicara dengan Allah. Maksud munajatlah, berdoa kepada Allah. Jadi Lailatul Qadar tu istimewa. Istimewa untuk kita lah. Kita tahu dalam kehidupan kita ni siapa je kita ni. Orang yang rendah, banyak kesalahan. Kan? Amal sikit, hampir-hampir tak ada pula amal tu kan. Dah lah banyak amal sikit, banyak salah pula. Jadi apa je yang kita buat. Jadi kita sangat harapkan malam-malam yang istimewa seperti Lailatul Qadar tu untuk kita dekat kepada Allah SWT. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam pertemuan antara hamba dengan Tuhannya, antara kekasih dengan kekasihnya. Moga Allah Ta'ala pilihlah kita untuk menghidupkan malam tersebut. Dan yang terakhir, malam Lailatul Qadar tu malam Al-Qadar, makna yang kelima adalah makna sempit. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam sempit. Sempit apa pula ni kan? Kan kita kata Lailatul Qadar tu luas dengan rahmat. Malam tu sempit dengan datangnya malaikat ke bumi. Jutaan malaikat turun ke bumi, kata para ulama, pada malam tersebut untuk bersama dengan hamba-hamba Allah, dengan para makhluk di dunia ni, untuk menyampaikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi malam tu malam penuh malaikat. Sebab tu kalau daripada tanda kita baca kan itu marhaban Ramadan tu, katanya daripada tanda Lailatul Qadar tu hening, bening, senang, tenang, lapang. Jadi itu tanda antara sebab perasaan itu kerana adanya para malaikat dalam kalangan kita, masya-Allah. Itu 5 makna daripada mana Al-Qadar. Dan itulah huraian daripada huraian Lailatul Qadar. Huraian daripada Lailatul Qadar. Boleh. Jadi kita semalam dah jelaskan ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tu pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar tu malam yang mewakili istilah Lailatul Qadar tu, kalau disebut mewakili 5 makna tadi. Takdir, malam dibentangkan takdir, malam dimuliakan hamba Allah, malam Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaan, malam Allah Ta'ala bertemu dengan kekasihnya, malam Allah Ta'ala menyempitkan bumi ini dengan kehadiran para malaikat. Itu 5 makna Lailatul Qadar. Kenapa malam? Kita dah bahas malam lah. Kenapa malam? Malam sebab malam istimewa kerana di sisi ulama menyebutkan jiwa kita jadi lebih fokus kepada apa yang kita buat dalam hal urusan ibadah. Kalau kita beribadah siang, kita banyak melakukan ibadah siang diselangi dengan ibadah dengan pekerjaan dunia. Jadi susah nak fokus. Orang solat zuhur tu kadang-kadang teringatlah apa yang dia buat pada waktu duha tu kan, daripada hal ehwal kerja dia tu. Jadi susah nak fokus.
Tapi orang yang melakukan solat malam, insya-Allah fokus kepada malam tersebut, dia telah melepaskan segala-gala hal urusan dunia itu pada siang hari. Subhanallah. Jadi malam itu istimewa. Ada ulama ada sebut malam itu adalah malam itu adalah waktu Allah Ta'ala memilih kekasihnya untuk berbicara. Kan itu malam. Jadi malam itu istimewa. Jadi hamba Allah yang jujur dalam beribadah kepada Allah tidak akan menghabiskan malamnya dengan tidur. Kerana pada waktu tersebutlah dia berinteraksi dengan Allah. Sebab tu tanda seseorang hamba dekat kepada Allah adanya qiyamul lail. Dia buat qiyamul lail lah kan. Jadi qiyamul lail tu bukan tentang kita nak ganjaran. Qiyamul lail tu tentang kita berbicara dengan Allah. Maksudnya kita mendekatkan hati kita kepada Allah. Malam qiyamul lail tu tentang Allah Ta'ala pilih siapa yang nak berbicara kepada dia. Subhanallah. Jadi qiyamul lail tu besar maknanya dia. Sebab tu kita belajar dalam bulan Ramadan, melakukan banyak amal bukan untuk diri kita, melakukan banyak amal untuk Allah. Memang pahalanya direbut, tapi tak ditagih pahalanya. Sebab kalau tak dapat pahala pun kita dapat Allah. Dalam hati kita ada Allah, itu dah lebih besar daripada pahala yang kita dapat. Sebab ganjaran hati kita diisi dengan Allah tu tak terbalas kan. Puasa saja tu tak terbalas. Tak tahu malaikat nak tulis berapa banyak. Macam mana pula kalau orang hatinya ada Allah. Luar biasa. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadr. Diteruskan. Allah Taala sebut kami turunkan Al-Quran tu pada malam Lailatul Qadar. Kamu tahu tak apa makna Lailatul Qadar? Jadi soalan ini cerita tentang kita ni pengetahuan kita terbatas. Kalau Allah Taala tak bagi tahu, kita tak tahu. Kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr itu Allah Taala nak bagi tahu. Kau tak tahu kalau aku tak bagi tahu. Jadi jangan banyak sangat rasa tahu, kan? Apa yang kau tahu itu hanya sebahagian daripada apa yang telah aku bagi tahu. Itu hikmah cara kita berinteraksi dengan diri kita. Mula je nak rasa tahu, kan manusia ni cepat betul rasa tahu tu kan. Cepat nak tunjuk dia tahu tu cepat. Dia pun baru tahu, tapi nak tunjuk dia tahu tu cepat sangat. Jadi bila kita ada melalui situasi itu, maka ulama selalu ajar kita insafi diri dengan pengetahuan yang Allah Ta'ala bagi. Kena rasa begitu. Kan? Apa yang kita ada itu hasil berikut dari Allah. Tak banyak pun apa yang Allah Ta'ala bagi, sikit je. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi pada malam tersebut, malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kenapa disebut 1000 bulan? Antara riwayat sebab turunnya surah Al-Qadar ni ketika Nabi SAW cerita kepada para sahabat, ada seorang lelaki daripada Bani Yahudi, daripada Bani Israel, daripada kalangan orang Bani Israel. Dia di siang hari pakai baju perang. Dia berperang fisabilillah sepanjang siang. Bila masuk malam, dia buka baju tu, kemudian diibadat pula kepada Allah. Ibadat pula kepada Allah. Habis sampai subuh beribadat kepada Allah, siang pakai balik baju perang. Berterusan perkara tersebut selama 1000 bulan. Ada orang tu buat. Orang lelaki daripada kalangan Bani Israel ni. 1000 bulan. Siang berperang, malam ibadah. Siang perang, malam ibadah. Jadi sahabat radhiyallahu anhum dengar kisah ni daripada Rasulullah, rasa kagum sangat. Subhanallah, banyaknya pahala dia. Besarnya kedudukan dia. Terkagum-kagum. Bila mengenangkan balik umur mereka di dunia ni, tak sampai 100 tahun. Ini macam mana ni? Nak capai 60 tahun pun susah. 70. Ni orang ni boleh beramal 83 tahun. Kan? Kalau 1000 bulan tu 83 tahun kan. Jadi cemburulah dengan amal orang itu. Maka Allah Ta'ala turunkan surah ini. Nak memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Kamu tak perlu tunggu 1000 bulan. Aku bagi kau satu malam je. Yang mana kalau kau beramal pada malam tersebut, kau akan dapat ganjaran sebanyak 1000 bulan tadi. Jadi malam ni malam hadiah daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kita beramal kepada Allah. Antara keistimewaan umat Nabi Muhammad ni, amalnya sikit, ganjarannya besar. Maksudnya Allah Ta'ala tak nak susahkan kita pun. Subhanallah. Dia nak bagi banyak terus pada kita. Tapi perlu sedikit mujahadah lah. Kita tak perlu pun pakai baju perang sebanyak 1000 bulan tu. Kita cuma perlu bangun malam saja. Sebab tu ulama' gesa kita, 10 malam terakhir,
janganlah tidur. Ataupun janganlah banyak tidur. Jadi sebagian orang 10 malam terakhir tu dah lagi banyak tidur daripada 20 malam yang awal. Letih. Kan? 10 malam pertama tu dah banyak dah habis dah energi tu kan. Jadi 20 belakang tu dah cerai-cerai lah kan. Fikir nak raya je. Itu orang tak faham tentang hadiah daripada Allah tu. Kan? Kita banyak fikir tentang diri kita je, tu masalah dia. Kita pilih waktu kita nak beramal, kita pilih waktu kita nak berehat. Sedangkan dalam kehidupan kita, kita tak pilih waktu yang kita nak. Kita pilih apa yang Allah Ta'ala nak untuk buat pada diri kita ni. Kalau Allah Ta'ala kata kau jangan banyak tidur, janganlah banyak tidur. Jangan banyak makan. Tapi itu yang paling banyak nak buat. Ramadan cerita tentang kurang makan. Tapi rupa jadi lebih banyak makan daripada bulan biasa. Sikit-sikit kunyah. Sikit-sikit kunyah. Nak pergi tarawih pun bawa makan. Tak boleh kalau tarawih tu minum air suam, nak minum air sirap juga. Lepas buat tarawih ada ustaz, saya waktu solat tu terasa air sirap tu batal ke tak? Kenapa dah awal minum air suam kan senang. Ini dah minum air sirap, kata tanya batal ke tak? Sebab ada rasa sirap-sirap tu. Kan payah. Sebab kita banyak pilih kemahuan. Kalau kita ke belakang kemahuan kita, pilih yang kita perlu, senang kehidupan ni. Kan? Saya cakap ni pun bahasa syekh lah. Kita pun memang cakap. Subhanallah. Jadi malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Allah Ta'ala memuliakan hambanya dengan ganjaran. Dan malam hambanya rasa dimuliakan oleh Allah dengan pertemuan. Subhanallah. Malam ni malam kita, malam-malam yang kita habiskan masa kita untuk Allah. Sebab tu rukun orang beramal merasakan amal yang dia buat itu yang terakhir untuk dia. Kalau dia rasa esok masih lagi ada umur, santai nanti buat amal. Sebab tu kalau ada daripada amal ulama terdahulu, kalau setengah-setengah tempat amal lagi. Waktu solat jemaah tu kan, imam tu kata solat seakan-akan inilah solat terakhir yang akan kita lakukan. Solat terakhir baru khusyuk kan. Tapi kalau rasa ini solat bukan yang terakhir, itu yang jadi santai tu, banyak benda ingat dalam ibadah kan. Subhanallah. Ini malam yang terbaik. Jadi nak syarah Khairun min Alfi Syahr ni pun sebenarnya dah syarah dah dalam buku ni. Kan dalam buku Marabat tu dah ada dah syarahan dia. Kita baca tafsir ni pun sekadar untuk menambah semangat saja dalam beramal. Itu cerita tentang Lailatul Qadar, malam istimewa. Sesuatu tu jadi istimewa bila kita istimewakan dia. Kita istimewakan dia. Ada sesuatu perkara yang rendah di sisi orang lain tapi mulia di sisi orang lain. Apa bezanya sedangkan ia perkara yang sama? Bezanya kepada penghayatan jiwa tu kan. Ada orang di sisi dia pokok ni berharga sangat sebab ini daripada kekasih dia. Tapi ada orang pokok ni tak ada nilai pun, RM2 kan beli kat kedai Iko. Betul? Bukan, ni Kia. Mahal lah. Beli kat RM2 lah. Tak ada, tapi dia setengah orang ni jadi mahal. Kan? Ini pokok-pokok yang kami cabut dulu, tanam semula. Ingatkan tempat kami dulu dating dulu, jadi mahal ni. Kan? Luar biasa. Jadi apa yang memuliakan perkara ni dan apa yang merendahkan perkara ni? Jiwa. Orang angkat sesuatu memuliakan. Orang merendahkan sesuatu jiwa. Kan? Ada orang tu puji-pujilah seseorang tu kan. A tu puji B tu. Sampai dekat C tu, B tu bukan macam tu. C tu rendahkan B pula. Orang B tu orang yang sama tapi ada orang muliakan, ada orang rendahkan. Jadi apa yang bezakan tu? Jiwa. Jadi jangan sebenarnya tak perlu tunggu pun kelebihan malam Lailatul Qadar tu. Kalau kita muliakan apa yang Allah Ta'ala mulia, kita tak tahu kelebihan pun tak apa, asalkan itu daripada Allah. Asalkan daripada Allah. Samalah. Kita belajar daripada Lailatul Qadar ni sama macam kita belajar tentang makhluk lain. Kan? Lailatul Qadar mulia sebab Allah. Makhluk lain mulia pun sebab Allah. Jadi tak patut kita rendahkan Lailatul Qadar dan tak patut kita rendahkan makhluk lain kerana dua-dua daripada Allah. Subhanallah. Iblis itu jatuh kedudukan dia di hadapan Allah
Bukan kerana dia rendahkan Allah, dia rendahkan Nabi Adam yang daripada Allah tu. Jadi kau boleh kritik Adam, aku yang cipta Adam. Kan luar biasa. Kan? Engkau pun makhluk sama macam Adam, tapi kau kritik Adam. Kadang-kadang orang rendahkan orang lain sebab tak faham nilai Allah dalam kehidupan dia. Kan? Saya nak muliakan apa yang saya nak muliakan. Saya bukan nak muliakan apa yang Allah Ta'ala muliakan. Habislah cerita tu. Itu jadi sebab dia muliakan satu perkara, dia rendahkan satu perkara. Maka ulama ajar kita hikmah daripada Ramadan dan hikmah daripada Lailatul Qadar. Tengok Allah Ta'ala muliakan hamba-hamba yang bertaubat. Hamba yang bertaubat tu orang yang buat dosa. Kalau dibentangkan dosa tu di hadapan manusia lain, mungkin dia ludah pun. Masya Allah. Tapi Allah Ta'ala tak. Siapa saja datang, besar mana pun dosa, maka dia diterima. Kita belajar daripada Allah. Semua makhluk itu mulia di sisi Allah. Dan kalau mulia di sisi Allah, tak patut hina di sisi kita. Tak patut kita rendahkan orang. Tengok muka orang ini bergelap, ini banyak dosa ni. Ini jahat ni. Macam mana kita boleh cakap macam tu? Kita pun tak tahu apa dalam hati dia. Just tengok muka dia je, kita dah cakap macam tu. Jadi kita tak faham nilai makhluk Allah di sisi Allah. Dan nilai kita pun di sisi Allah. Jadi sebab tu menghayati Lailatul Qadar, sudah menghayati kehidupan secara keseluruhan. Panjang tu. Waktu nak habis lah. Itu tak habis juga. Tak apa, nanti kalau sempat hari lain lah. Kan? Lagi baki 2 ayat. Apa yang terkandung dalam Lailatul Qadar itu, yang Allah Ta'ala bagi tahu, dalam ni ada 2 ayat. Ayat keempat dengan ayat kelima tu cerita tentang kandungan antara anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-Nya yang beramal ataupun hamba-Nya yang menghidup malam Lailatul Qadar tu. Cara nak hidup Lailatul Qadar tu kita dah bahas lah dalam kitab Marhaban Ramadan. Boleh. Kita ambil satu hadis dalam 40 hadis cinta ni. Kita baca hadis yang ke-15. 15. 15. Hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallaha yuhibbus sahlat taliq. Allah Ta'ala mencintai seseorang yang selalu berwajah ceria. Sahlat tariq maksudnya wajahnya mudah dia untuk tersenyum, mudah untuk ceria. Jadi dalam keterangan ini disebutkan berwajah ceria bermaksud sentiasa tersenyum apabila bertemu dengan seseorang. Jadi mudah tersenyum bila bertemu orang ini merupakan satu akhlak yang terdapat pada diri Nabi SAW yang sentiasa bertemu dengan sahabat dengan wajah yang sentiasa tersenyum dan berwajah ceria. Baginda Nabi SAW juga menegaskan bahawa senyum kepada seseorang itu merupakan satu sedekah yang mendatangkan pahala kepada pelakunya, sehingga bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu meremehkan terhadap sesuatu kebaikan sedikit pun, walaupun kamu hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria berseri. Masya Allah. Ini amalnya kecil saja, tapi jadi golongan yang dicintai oleh Allah. Kan? Tolong senyumnya. Kan? Subhanallah. Jadi antara kelebihan ulama sebut berwajah ceria ni, kata ulama menggambarkan jiwa yang ceria lah. Orang kalau jiwanya kusut, susah nak senyum kan? Pahit jadinya kan. Senyum apa? Senyum kelat. Apa benda yang sebut kan? Senyum yang tak ikhlas lah, tak datang daripada jiwa. Macam mana orang susah senyum? Sebab jiwanya kacau lah kan? Banyak sangat fikir benda yang tak apa-apa. Orang buat kelakar pun jadi tak kelakar. Tapi kalau orang jiwa ceria tak buat kelakar pun boleh gelak pula. Itu lain pula kan? Itu dah lain. Tapi orang yang mudah senyum sebab jiwanya lapang, tak ada perkara yang mengganggu dia. Subhanallah. Itu jadi kecemburuan. Kalau baca kitab-kitab kan, kecemburuan para sultan, para pemerintah kepada ulama. Ulama ni lapang betul lah kehidupan dia. Asal jumpanya senyum, ceria. Tapi mereka ni, para pemimpin tu kusut saja, susah. Mukanya muram saja sebab fikir banyak perkara. Itu luar biasa. Sebab ulama jiwanya, kehidupannya ditakbir oleh Allah. Jadi apa yang berlaku? Dia menguruskan sahaja. Ketika Allah Ta'ala memulakan sesuatu dalam kehidupan dia, dia tahu itu ada bantuan daripada Allah.
Sebab dia tak buat sendiri. Tu jiwa ulama tu, itu jiwa yang perlu kita belajar lah. Tak kusut dengan banyak perkara. Kan? Kita jadi kusut sebab tak tahu nak mula kat mana, tak tahu nak tutup kat mana. Sebab kita rasa kita yang mulakan dan kita rasa kita yang akan selesaikan. Tapi ulama ajar kita tak pernah mulakan apa-apa. Sesuatu perkara yang datang kepada diri kita jadi tanda Allah Ta'ala sedang memulakan satu pada diri kita. Dan perkara tu tak perlu dirisaukan kerana ketika Allah Ta'ala mulakan, memang sunnah kehidupan ni Allah Ta'ala yang selesaikan. Jadi apa yang mengusutkan? Tak adalah yang mengusutkan tu. Dan yang kusut tu, macam mana saya nak jadikan perbuatan ini, amanah ini kan, sebagai jalan ibadah pada Allah. Itu saja. Datang orang yang kita tak tahu daripada mana, marah-marah kita, ini tahu ni Allah Ta'ala yang sampaikan ni. Kita tak pernah memilih jodoh, kita tak pernah pilih pertemuan, tak pernah. Allah Ta'ala yang sampaikan. Kadang Allah Ta'ala sampaikan orang yang kita suka, kadang Allah Ta'ala sampaikan orang yang tak suka. Jadi bagaimana kita nak jadikan orang kita suka dan orang kita tak suka tu jalan ibadah kepada Allah. Kita nilai lah, kita cari. Oh, Allah Ta'ala suka begini. Kalau berdepan dengan orang yang pemarah, maka jangan zahirkan yang marah tu. Oh, sebab Allah Ta'ala suka orang yang sabar, maka kita zahirkan yang sabar. Kalau datang orang yang ceria, kita zahirkan keceriaan juga. Sebab itu orang yang... Jadi kehidupan kita memang base dia atas apa yang Allah Ta'ala suka. Jadi innallaha yuhibbu sahla taliq. Itu yang pertama. Yang kedua, sahla taliq ni, orang yang berwajah ceria ni, daripada akhlak Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi tu suka memudahkan orang lain. Suka memudahkan orang, suka menceriakan orang, suka menyeronokkan orang. Tu jiwa seorang hamba. Jiwa hamba Allah ni tak nak susahkan orang. Jadi memang kalau kita tengok orang soleh tu banyak susahkan diri sendiri untuk kesenangan orang lain. Orang lain mungkin tidurnya tu awal kan. Kalau tak cukup 8 jam tu, kena tidur lagi ni. Bangun tengok jam, baru 6 jam tidur. Oh, ini tak cukup, kesihatan tak cukup, tambah lagi. Ulama tu tidur 2 jam je. Baki 6 jam tu apa? Berdoa untuk orang lain. Ya Allah, kesenangkan orang ni. Ulama sampai sebut dalam kitab-kitab, kesenangan kita hasil daripada doa orang-orang soleh. Hasil daripada doa orang soleh. Yang mana orang soleh tu kehidupannya untuk Allah dan kesenangan kita. Jadi kita ni sebenarnya menumpang je daripada kebaikan orang lain. Dan subhanallah. Jadi jiwa Nabi tu nak mudahkan orang. Macam mana? Hatta jiwa orang lain tu nak dimudahkan juga. Bukan nak mudahkan. Nabi tu kalau orang minta harta, Nabi bagi. Tak fikir panjang. Ramadan tu lagi macam angin, kata ulama. Nabi tu masuk je barang dalam tangan dia, terus bagi. Tak tahu dah apa ya. Terus macam angin yang berlalu, tiup, kencang. Maksudnya, orang bagi pada Nabi, Nabi tak cek, ni ada makanan. Tak tahu pun apa dalam tu. Tapi ni makanan lah, ambil lah. Itu jiwa Nabi SAW. Maksudnya orang susah fizikal, susah harta, Nabi bagi. Sebab Nabi nak mudahkan urusan. Nabi nak mudahkan selain urusan tu, Nabi nak mudahkan urusan jiwa dia juga. Maka Nabi datang dalam wajah yang senyum. Kalau kita baca sirah Nabi SAW, Syama'il Nabi Muhammad SAW, Nabi tu kalau duduk sorang-sorang, mukanya berkerut, memikirkan tentang umat. Kalau aku tak ada, apa yang bakal mereka buat? Apa yang mereka akan buat kalau aku tak ada tu? Nabi fikir. Akhir zaman tu, macam mana nak selamatkan semua orang? Jadi Nabi duduk satu sudut, mikir, tunduk dengan muka yang nampak. Sebab Nabi ni jiwanya fikir senang orang lain. Jadi macam mana nak bagi orang lain senang? Jadi sahabat daripada jauh tengok Nabi macam ada masalah je. Datang terus. Assalamualaikum Rasulullah. Datang dekat Rasulullah, maka Rasulullah zahirkan wajah yang tolik ni lah. Wajah ceria ni. Macam tak ada masalah yang tadi tu. Hilang. Tadi nampak macam masalah banyak sangat. Datang jumpa senyum macam tak ada masalah. Subhanallah. Itu jiwa Nabi Muhammad SAW. Tak pernah zahirkan kekusutan. Itu jiwa Nabi lah. Kan? Memudahkan. Sebab Nabi ajar pada kita. Di situ ada innallaha yuhibbu sahla taliq. Kerana di situ ada ganjaran kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Sampai Nabi bagi tahu dalam hadis yang lain, senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Senyum itu bakal bagi kesenangan kepada orang yang senyum. Sedekah kita sebut semalam kan.
Sedekah adalah tentang beri dan dapat. Sedekah. Kita beri dan kita dapat pulangan. Itu sedekah. Jadi orang yang senyum ibarat orang yang beri sedekah. Dia pasti dapat sesuatu daripada senyuman dia. Apa dia? Sekurang-kurangnya kata para ulama, ketenangan jiwanya. Ulama ada sebut, orang yang ada masalah, ada seorang syekh tu, murid dia syekh mengadu, nangis-nangis, kusut, saya ada masalah duit, masalah harta tak banyak, apa tu, sempit harta lah. Jadi syekh dia pesan, kamu esok ke nanti ke tak ingat lah ayat dia tu, bangun daripada tidur, kamu bangun dengan jiwa yang baru, pakai baju baru ataupun baju yang paling cantik yang kamu ada, kemudian kamu senyum memikirkan tentang bantuan yang akan kamu terima daripada Allah. Senyum. Dan jangan kusutkan muka kamu dengan kemuraman. Jadi orang ni buatlah, balik senyum. Orang pun tak tahu kenapa dia senyum tiba-tiba. Senyum. Tapi senyum tu punya menyenangkan jiwa dia. Senyum. Di saat tertekan, senyum. Kalau kita dengar motivasi Dr. Fadilah Kamsah tu, dia punya key dia lah senyum kan. Orang ada masalah kan, dia berbicara. Orang ada masalah ni, bangun saya bagi senyum kan. Senyum. Sebab senyum tu Allah Ta'ala telah cipta, dalam kajian saintifik tu lah, cipta apa panggil hormon kan. Ada cipta hormon, ada bukan aura je lah, dia ada dalam diri kita. Allah Ta'ala kurniakan sesuatu sel tu menyenangkan jiwa kita kalau kita senyum. Nilai-nilai positif kalau belajar teori orang putih tu apa, the law of attraction. Kalau kita nak seronok, kita seronok dulu itu apa, senyum tu lah yang Nabi ajar. Dan mujarab, kisahnya mujarab, bukan kisahnya teori, kisahnya mujarab. Siapa yang banyak senyum memang banyak menyenangkan jiwa dia dan orang lain. Sampailah Nabi sebut, la tahqiranna minal ma'ruf. Kamu jangan remehkan, tahqiran hina, apa pun daripada kebaikan walaupun nampak kecil. Itu Nabi larang tu. Apa pun kebaikan jangan diremehkan walaupun nampak kecil. Apa? Senyum ni lah. Takkanlah senyum boleh bagi kesenangan. Tak, jangan. Nabi kata, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun bertemu dengan sahabatmu dengan wajah ceria. Boleh bagi kebaikan ke senyum ni? Nabi kata jangan. Sebab apa? Sebab ma'ruf, kebaikan tu semua daripada Allah. Kalau daripada Allah tidak ada yang kecil, kalaupun kita yang memperkecilkan. Sebab apa yang datang daripada Allah itu akan kembali kepada Allah. Apa yang datang daripada Allah tu besar dan akan kembali dalam keadaan yang besar juga. Jadi kalau kita menghina kebaikan, sebenarnya kita menghina apa yang Allah Ta'ala bagi. Orang datang pada kita bawa makan berbuka kan. Ini je kan. Kalau nak bagilah bersungguh sikit kan. Beli kuih pun yang kecut-kecut, jangan kan. Sebab apa yang datang daripada kita dari kebaikan orang, itu apa yang datang daripada kebaikan Allah. Maka tak pernah kecil pun segala sesuatu kebaikan tu. Jadi Nabi sebut, la tahqiranna minal ma'ruf. Jiran bagi apa pun terima, jangan banyak ungkit. Itu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Jadi apa ganjarannya? Ganjarannya kasih sayang Allah. Sebab tu orang melakukan sesuatu kebaikan, dia bukan cerita tentang apa yang bakal dapat daripada orang lain. Dia cerita tentang apa yang bakal dapat daripada Allah. Kalau orang tak bagi pun tak apa, asalkan saya dapat daripada Allah. Sebab tu dalam urusan kehidupan kita, kalau kita berurusan dengan Allah, kita tak pernah runsing. Sebab kalau kita berurusan dengan manusia, kita akan berada dapat ke tak dapat? Dapat ke tak dapat? Itu dengan manusia kan. Sebab manusia kan kedekut. Macam mana tahu manusia kedekut? Sebab kita pun kedekut. Ada orang datang kita bagi, ada orang datang tak bagi. Jadi kita ni memberi dan tak memberi. Jadi kita tahu orang akan ada sifat yang sama macam kita juga. Orang lain kalau saya minta ada dapat, ada tak dapat. Jadi kalau kita berurusan dengan manusia, kita akan tahu kita akan berada dua pilihan, dapat dan tak dapat. Tapi kalau dengan Allah, takkan tak dapat. Pasti dapat. Jadi senang. Ya, senang. Kalaupun kita berwajah ceria, orang lain balas dengan wajah masam, kita cubalah senyum, tapi orang tu tak balas, tak pandang pun. Jangan kecewa sebab Allah Ta'ala sedang menghargai kita dengan kebaikan kita tu. Kita bersungguh-sungguh nak senangkan orang lain tak hargai apa yang kita buat. Jangan kecewa sebab Allah Ta'ala sedang bagi apa yang dia nak bagi pada kita. Apa tu?
kasih sayang dia, kecintaan dia. Orang yang dapat cinta Allah di dunia, itu bakal dapat cinta Allah di akhirat. Jadi akhirnya cinta ni bukan tentang cakap, cinta ni tentang buat. Jadi buatlah dulu. Wajhan taliq. Semalam kita dah baca orang yang doa dengan sungguh-sungguh, orang yang bekerja. Hari ni kita baca orang yang berwajah ceria. Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Jadi kita tangguh di sini insya-Allah. Untuk sambung pada tak tahulah hari bila pula kan. Moga Allah Ta'ala memberkati masa kita dan bagi ganjaran kepada kita dan terima amal yang kita lakukan dan mempermudahkan urusan kita dan diberi peluang pada kita untuk bertemu dengan malam, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.